Kerajaan Champa merupakan sebuah kerajaan yang tertua di Asia Tenggara mengikut sumber Cina sejak tahun 192 Masehi. Rakyatnya terdiri daripada pelbagai etnik dalam rumpun Melayu Polinesia atau Austronesia. Walau bagaimanapun, kerajaan Champa yang gemilang dahulunya ini hanya tinggal sejarah pada masa kini. Perang Vietnam yang berlaku pada tahun 1970-an telah menyebabkan kebanyakan orang Cham di Champa berpecah. Kebanyakan mereka berhijrah keluar sejak abad ke-10 Masehi hingga kini dan menetap di beberapa negara seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia, dan sebagainya. Pada peringkat awal, kerajaan Champa terletak bersempadan dengan Cina di utara. Walau bagaimanapun, wilayah Champa mula berubah apabila orang Viet yang mendiami selatan Cina berjaya membebaskan diri daripada pendudukan Cina. Mereka yang berjaya mendirikan kerajaan sendiri pada tahun 939 Masehi tersebut telah mengancam kedudukan orang Champa. Vietnam telah menyerang Champa pada tahun 982 Masehi dan serangan tersebut telah menyebabkan kota pertama Champa, Indrapura, musnah. Serangan yang berterusan daripada Vietnam ini telah menyebabkan sempadan utara Champa dan ibu kotanya semakin mengecil ke selatan. Selain itu, kerajaan Champa merupakan antara kerajaan maritim yang maju. Aktiviti ekonomi mereka adalah berasaskan kelautan dan perdagangan. Kerajaan Champa terkenal sebagai perdagangan antarabangsa yang merangkumi utara Borneo, Filipina, Kambodia, dan wilayah Cina di utara Vietnam. Mereka juga berperanan sebagai jalur penghubung yang penting dalam perdagangan rempah ratus yang dimulai dari Teluk Parsi sampai ke selatan Cina dan kemudiannya termasuk dalam jalur perdagangan bangsa Arab ke Indochina. Dari segi agama dan kebudayaan pula, orang Cham dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Pengaruh ini tersebar dari India, kesan daripada peperangan dan penaklukan kerajaan Funan terhadap Champa pada abad keempat. Pengaruh agama ini terus berkembang dalam masyarakat Cham dan mazhab Siva menjadi agama rasmi mereka. Hubungan diplomatik Champa dimulakan dengan kerajaan Cina. Pada peringkat awalnya, Champa bertindak menyerang kawasan-kawasan pengaruh Cina, namun mampu dipatahkan oleh kerajaan Cina kerana mereka pada waktu itu merupakan kuasa besar di Asia. Keadaan ini menyebabkan Champa tunduk kepada Cina dan menghantar perutusan ke Cina sehingga sebelum Champa ditakluki oleh Vietnam. Perhubungan Vietnam dengan Champa tidak begitu memberansangkan apabila Vietnam mula menyerangnya semasa pemerintahan Parameswara Warman. Vietnam bertindak menawan ibu kota Champa, iaitu Indrapura, dan mengambil alih pemerintahan di Champa. Keadaan ini memburukkan lagi hubungan antara kedua-dua kerajaan dan orang Cham mula bangkit untuk mengambil balik kerajaan mereka. Perhubungan dengan Jawa juga dimulakan dengan peperangan yang telah menghapuskan dua candi kerajaan Champa. Perhubungan baik terjalin antara Jawa dan Champa apabila Champa menghantar wakil untuk menziarahi kota Jawa pada waktu itu sehingga pengaruh Jawa dibawa masuk ke Champa. Analisis kerajaan awal Champa. Sejarah Vietnam kuno. Nama Champa muncul pada tahun 192 Masehi menurut sejarah Cina Lin Yi yang terkenal di Vietnam Tengah pada masa sekarang. Sejak awal abad ketiga, Lin Yi merupakan negeri yang tunduk kepada Cina. Sejarah Champa lebih jelas sejak abad ke-7 sahaja. Dalam satu sumber ada menyebut bahawa pada tahun 605 Masehi, satu ekspedisi ketenteraan Cina telah menyerang Champa
kerajaan Champa menjalin hubungan yang baik dengan jiran-jirannya, iaitu China di utara, Kemboja di barat dan Nusantara di selatan. Pada zaman kegemilangannya, Champa terbahagi kepada 4 wilayah, iaitu Indrapura, Vijaya, Kautra dan Panduranga. Sejarah Champa menunjukkan wilayahnya yang semakin mengecil dan perpindahan kota dari satu tempat ke satu tempat akibat serangan demi serangan yang diterima yang membawa kepada kehancurannya secara berperingkat. Pada abad ke-9, ibu negeri Champa terletak di Indrapura yang kini berada di Kuang. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu kota Champa yang sebelumnya diserang oleh Daviet yang diketuai oleh Gubernur Tentera Cina. Pada zaman inilah Tamadun Champa termasuk sistem sosialnya, konsep kerajaan serta politik keagamannya menunjukkan ia dipengaruhi oleh peradaban India, iaitu Hinduism dan Buddhism. Namun, pada akhir abad ke-10, Champa diserang sekali lagi oleh Daviet yang membebaskan dirinya dari China pada tahun 939 Masihi, memaksa Champa memindahkan ibu kotanya ke Vijaya pada tahun 1000. Kemunculan Cik Bonga pada tahun 1360 Masihi pada abad ke-14, Raja Champa yang berkarisma ini menyebabkan Champa berjaya merebut kembali wilayah-wilayah di utara yang pernah dirampas oleh Daviet. Tetapi, kemangkatan baginda menyebabkan Daviet meneruskan ancaman ke atas Champa, malah ancaman kali ini lebih hebat sehingga Vijaya lenyap pada tahun 1471 Masihi. Setelah kehancuran Vijaya, Champa mendirikan semula kerajaannya pada akhir abad ke-15 di selatan, iaitu di Kautra dan Panduranga, yang berbeza dari kerajaan sebelumnya yang dipengaruhi oleh agama Islam. Malah kini banyak dipengaruhi agama Islam. Bahasa dan tulisan. Bukti tulisan kuno Champa yang kekal dijumpai di atas batu bata maupun di atas alaritul emas, perak dan gangsa. Ia dikarang dalam 2 bahasa, iaitu Sanskrit dan Cham. Kerajaan Champa maju dalam bidang penulisan kerana mengadaptasi tulisan daripada India, khususnya tulisan Pallava yang dinamakan sempena dinasti India Pallava pada abad ke-4 hingga abad ke-9. Antara abad ke-6 dan abad ke-9, semua penulisan termasuk penulisan yang masih terselamat menggunakan tulisan Sanskrit. Tujuan utama penulisan adalah untuk menyebarkan kepada rakyat tentang pesanan politik dan keagamaan. Tulisan ini turut digunakan di Asia Tenggara pada masa yang sama. Tambahan pula, sehingga abad ke-8 di Funan, wilayah Mon di Jawa, Sumatera dan semenanjung Malaysia turut menggunakan skrip yang berasal dari tulisan Pallava. Namun pada abad ke-9, abjad tulisan ini berbeza antara satu sama lain sehingga penduduk di satu negeri tidak mampu membaca tulisan negeri lain. Tulisan Cham pertama kali ditulis pada abad ke-9. Bahasa Cham merupakan bahasa Austronesia. Penulisan Cham menggunakan abjad yang sama dengan tulisan Sanskrit tetapi disesuaikan dengan sedikit perbezaan sebutan. Walaupun tulisan Cham mula digunakan dalam penulisan, namun ia masih memainkan peranan minor di dalam penulisan kerana tulisan Sanskrit masih digunakan dalam upacara keagamaan. Penggunaan dua bahasa di Champa kerana bahasa Sanskrit ditujukan khas kepada Tuhan India yang boleh membaca dan memahami bahasa sedemikian, manakala bahasa Cham bertujuan untuk memastikan manusia lebih sedar akan pengadaptasian tulisan yang dilakukan. Pada abad ke-11 dan ke-13, bahasa Sanskrit diganti oleh bahasa Cham yang menjadi bahasa utama sehingga bahasa Cham menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan dalam penulisan. Sekitar abad ke-16, masyarakat Cham menggunakan bahasa Cham yang lebih moden untuk merekod kod, keagamaan dan sastra yang berbeza dengan penulisan sebelumnya. Agama dan kepercayaan. Amalan agama diinspirasikan oleh agama dari India iaitu Hindu dan Buddha. Kedua-duanya berkembang seawal abad ke-4 di bawah pemerintahan Raja Badavarman. Sementara itu, amalan memuja semangat dan memuja penjaga tempatan dan nenek moyang masih diteruskan. Shivaism dan Vishnarism merupakan agama Hindu yang paling menyerlah di Champa. Vishnarism kurang tersebar meluas di Champa. Kebanyakan pengamal Vishnu muncul pada pertengahan abad ke-7. Rekaan kuil El dan Maison
merupakan bukti kewujudan tradisi asli Cham dan hubungannya dengan Tanah Khmer sekitar 650 Masihi. Selepas 650 Masihi, Vaishnavism tersebar. Shivaism seperti namanya melibatkan penyembahan Tuhan Shiva. Batu bersurat abad ke-7 hingga abad ke-13 membuktikan penerangan yang jelas tentang kosha. Kosha merupakan lengan baju atau pelindung kepada logam yang berharga, sama ada emas atau perak, yang menggalas muka Tuhan yang menutup dan menghias lingam. Teks awal tidak menyeraikan bilangan muka pada objek tersebut, tetapi pada abad ke-11 pelbagai perincian telah disediakan. Shivaism merupakan agama dominan di wilayah Champa kerana ia menerima perlindungan daripada kebanyakan raja. Pada abad ke-7, Champa dilihat telah menjadi pusat yang penting kepada pengajaran agama Buddha. Akhir abad ke-9, agama Buddha menjadi agama dominan selama satu abad. Pada tahun 875 Masihi, kerajaan Champa telah menjadikan agama Buddha Mahayana sebagai agama rasminya, iaitu di bawah kekuasaan dan pemerintahan Raja Indravarman II dengan ibu kotanya di Indrapura. Pengaruh agama Buddha ini dapat dilihat melalui jumpaan arca Dongduong. Antara abad ke-11 Masihi sehingga abad ke-17 Masihi, kebanyakan penduduk kerajaan Champa adalah beragama Islam, berikutan pengislaman raja mereka. Sebenarnya, agama Islam telah dilaporkan berkembang di daerah Phanrang, Champa sejak abad ke-8 Masihi lagi dan dibuktikan dengan penemuan sebuah batu nisan yang bertulis Qad Kufi yang bertarikh 1039 Masihi dan sebuah monumen yang bertarikh 1025 Masihi dan 1039 Masihi. Terdapat catatan yang berhubung dengan hukum hakam Islam pada monumen tersebut. Namun agama Islam ini berkembang dengan pesat hanya pada abad ke-15 Masihi. Seni bina. Pengkaji bagi sejarah seni tamadun Cham yang memfokuskan kepada warisan arca dan candi ini telah membahagikan sejarah tersebut kepada beberapa fasa, iaitu Maison L, permulaan pengaruh India sehingga abad ke-9 Masihi, Indrapura dan seni Dongduong 877 Masihi ke abad ke-10 Masihi, Maison I abad ke-10 Masihi, Vijaya 1000 Masihi hingga 1177 Masihi, Chanlo, Tapmam abad ke-12 Masihi dan Gaya akhir pada abad ke-14 Masihi. Menurut Emmanuel Guillen 2001, pembahagian fasa-fasa ini dilakukan berdasarkan kepada lokasi seni arca Cham di Museum Da Nang. Pembahagian ini juga merujuk kepada monumen di Maison, Indrapura, Dongduong, Vijaya, Chanlo dan Tapmam. Antara contoh agama yang tergolong dalam langgam Maison L ialah arca Buddha dari Dongduong yang dikategorikan sebagai langgam Amaravati. Seterusnya, Raja Indravarman II telah memerintahkan pembinaan candi di Dongduong. Raja Indravarman II telah memerintah Indrapura bermula pada tahun 875 Masihi. Candi yang dibina didedikasikan kepada Lakshmindra Lokeshvara, iaitu dua nama yang dirangkaikan, iaitu Raja dan Bodhisattva. Candi ini adalah berasaskan agama Buddha Mahayana, meskipun agama utama Champa adalah Hindu Siva. Pertengahan abad ke-10, politik Champa mengalami ketidakstabilan akibat peperangan dengan Kemboja dan tekanan dari Vietnam. Menurut pengkaji seni Champa, abad ini merupakan zaman penurunan nilai seni Champa. Hal ini kerana kelihatan perubahan pada seni di Quang Mai dan Phong Le di Da Nang. Terdapat 4 buah candi di Quang Mai dan satu daripadanya dibina untuk orang Vietnam. Hiasan candi tersebut masih dipengaruhi oleh Dongduong pada amnya. Namun terdapat juga perubahan dari aspek khusus, iaitu binaan lebih berbentuk diagram. Pada awal abad ke-14, dua daerah utara kerajaan Champa telah ditakluki oleh Vietnam. Aktiviti membina candi di beberapa tempat di Champa masih diteruskan, namun hasilnya tidaklah hebat. Pada tahun 1402 hingga 1471 Masihi, tapak-tapak seni agama seperti Maison, Trakyu dan Dongduong telah ditinggalkan kerana pusat pemerintahan Vijaya telah ditakluki.
Hal ini sekaligus telah melamalakkan arca seni bagi kerajaan Champa. Kesimpulannya, kewujudan kerajaan Champa masih terpahat kukuh dalam sejarah dengan bukti peninggalan seperti seni bina, bahasa, tulisan dan kepelbagaian agama masyarakatnya pada hari ini. Walaupun kerajaan asalnya musnah akibat kemarahan Vietnam dan masyarakatnya, orang Cham banyak berhijrah, namun tinggalan tersebut masih dapat menggambarkan kerajaan Champa dahulu walaupun telah mengalami serba sedikit perubahan. Malah, kita dapat serba sedikit melihat tinggalan tersebut sekiranya melancong ke Vietnam moden sekarang.